Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya. Ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu pada sesi tadabbur surah Al-Quran, di mana pada kali ini kita akan memilih untuk pembahasan surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah dengan nama lainnya ialah surah gegaran bumi, merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 8 jumlah ayat keseluruhannya, dan surah ini merupakan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Kita akan teruskan kepada asbabun nuzul bagi surah ini, di mana asbabun nuzul yang dinyatakan ialah pada ayat 7 dan juga ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Menurut Sa'id bin Jubair menyatakan, ketika ayat ini turun, orang Islam berpendapat mereka tidak akan mendapat pahala sekiranya mereka bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Manakala yang lainnya beranggapan mereka tidak dicela kerana perbuatan dosa kecil seperti menipu, memandang perkara yang keji, ribah dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim. Manakala menurut Anas bin Malik menyatakan, ketika Abu Bakar sedang makan bersama Rasulullah SAW, diturunkan ayat ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya, yang ini berhenti daripada makan, dan berkata, "Wahai Rasulullah, adakah akan diperlihatkan kepadaku kejahatan yang aku lakukan walaupun sebesar zarah?" Beliau menjawab, "Wahai Abu Bakar, engkau melihat sesuatu yang engkau benci di dunia. Ia termasuk dalam timbangan kejahatan sebesar zarah. Begitu juga disimpan untukmu kebaikan sebesar zarah. Lalu kedua-duanya akan diperlihatkan kepadamu pada hari kiamat." Juga dilaporkan oleh Ibnu Abi Hatim. Seterusnya kita pergi pada latar belakang dan intipati surah. Di dalam Mashaf, menurut setengah-setengah riwayat, surah ini diturunkan di Madinah, tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain, surah ini diturunkan di Mekah. Maka kami tarjihkan riwayat yang mengatakan surah ini diturunkan di Mekah kerana pokok persoalan dan gaya pengungkapannya adalah menguatkan riwayat ini. Gempa bumi pada hari kiamat. Itulah satu peristiwa gempa bumi yang menggentarkan hati manusia yang lalai. Satu gegaran gempa bumi di mana maudhu', pemandangan dan nada-nada kata turut sama mengambil bahagian menggambarkannya. Dan itulah bahana yang gegak gempita yang menggegarkan bumi dan seluruh penduduknya. Sebaik sahaja mereka sedar dari kegagitan mereka, mereka terus dihadapkan dengan upacara hisab, ditimbang dan ditentukan balasan masing-masing. Yang dijelaskan di dalam beberapa potong ayat yang pendek sahaja. Inilah ciri juz'u ammah seluruhnya dan ia digambarkan begitu kuat dalam surah ini. Kita pergi kepada penafsiran bagi ayat pertama hingga ayat kelima. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Itulah peristiwa hari kiamat di mana seluruh bumi bergegar dengan gempa-gempa yang paling dahsyat dan mengeluarkan segala isi perutnya dari mayat-mayat, logam-logam dan sebagainya yang selama ini dikandunginya. Seolah-olah bumi mahu meringankan tubuhnya dan kandungan-kandungannya yang berat itu. Itulah satu pemandangan yang menunjukkan segala sesuatu yang tegak di bumi telah bergoyang di bawah tapak kaki para pendengar surah ini. Mereka merasa terhuyang-hayang dan bumi terus bergegar dan bergoncang di bawah tapak kaki mereka. Satu pemandangan yang menakutkan hati yang selama ini menyangkakan apa yang tegak di bumi itu akan tetap teguh, kukuh dan kekal abadi. Inilah kesan pertama dari pemandangan-pemandangan kiamat yang digambarkan oleh Al-Quran. Satu gambaran yang benar-benar hidup dan menjalar ke dalam saraf-saraf pendengar ayat-ayat ini sebaik sahaja mendengar ungkapan Al-Quran yang unik ini. Dan kesan ini bertambah jelas apabila digambarkan reaksi manusia terhadap pemandangan itu dan dilukiskan keadaan-keadaan perasaan mereka ketika melihat pemandangan ini. Ayat yang ketiga, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa sudah terjadi kepada bumi? Manusia dalam kebingungan ketika kiamat meletus.
Inilah pertanyaan orang-orang yang berada dalam kebingungan dan ketakutan yang melihat satu peristiwa yang luar biasa yang tidak dapat difahaminya dan tidak dapat disabar dan didiamkan begitu saja. Mengapa bumi jadi begitu? Mengapa ia bergegar dan bergoncang begitu dahsyat? Mengapa? Mereka seolah-olah ikut terhuyung hayang bersama gegaran itu dan cuba berpaut pada sesuatu yang menahannya dari rebah. Tetapi, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya terus bergoyang dan bergegar-gegar. Umat manusia sebelum ini memang pernah melihat kejadian-kejadian gempa bumi dan letupan-letupan gunung berapi. Kejadian-kejadian itu dihadapinya dengan penuh ketakutan dan juga kecemasan. Mereka ditimpa kemusnahan dan kebinasaan. Tetapi, apabila mereka melihat gegaran dan gempa bumi hari kiamat, mereka dapatinya sama sekali tidak mempunyai titik persamaan di antaranya dengan kejadian-kejadian gempa bumi dan letupan-letupan gunung berapi yang berlaku dalam dunia ini. Gempa bumi pada hari kiamat merupakan satu peristiwa baru bagi manusia yang belum pernah dialaminya. Satu peristiwa yang tiada tolak bandingnya dan satu kejadian agung yang pertama kali berlaku. Yauma idzin pada ayat keempat dimasukkan dengan pada hari itu. Iaitu pada hari berlakunya gempa bumi yang menakutkan seluruh manusia. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Tuhaddithu akhbaraha bermakna bumi akan menceritakan berita-beritanya. Ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Cerita kiamat dari mulut bumi. Pada hari itu, bumi akan menceritakan bahawa segala apa yang berlaku itu adalah atas perintah Allah. Dialah yang telah memerintah bumi supaya bergegar dengan sedahsyat-dahsyatnya dan meluahkan segala isi kandungannya yang berat. Dan kerana itu, bumi telah mematuhi perintahnya. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Dan ia telah mematuhi perintah Tuhannya. Dan memang kewajipannya mematuhi perintah. Surah Al-Insyiqaq ayat kedua. Keadaan ini sendiri merupakan satu penceritaan yang amat jelas bahawa apa yang berlaku itu adalah dari perintah dan wahyu Allah kepada bumi. Penafsiran bagi ayat 6 hingga 8. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya, yakni dalam surat amalnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya juga di dalam surat amalnya. Dalam sekelip mata saja, kita melihat pemandangan manusia dibangkitkan dari kubur di merata pelusuk bumi. كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Mereka seperti belalang yang berkeliaran. Daripada surah Al-Qamar ayat ke-7. Iaitu satu pemandangan yang tidak pernah dilihat manusia. Pemandangan seluruh manusia dari seluruh generasinya serentak bangkit dari kubur-kubur mereka di sana. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada hari itu bumi terbelah meluahkan mereka dengan segera. Surah Qaf ayat 44. Di mana saja mata memandang, di sana kelihatan orang yang dibangkitkan dari kubur itu keluar dengan segera dan terus pergi tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Semuanya berjalan tergesa-gesa tanpa menoleh kepada sesuatu apa dan tanpa melihat ke belakang dan sekelilingnya. Muhti'ina ila da'. Mereka tergesa-gesa menuju kepada suara yang menyeru mereka. Surah Al-Qamar ayat ke-8. Leher mereka memanjang dan mata mereka membelak. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang dari mereka sibuk dengan diri masing-masing. Surah Abasa ayat 37. Satu pemandangan yang tidak dapat digambarkan dengan ungkapan-ungkapan bahasa manusia kerana terlalu dahsyat, ngeri dan menakutkan. Tiada kata-kata walaupun dengan menggunakan segala kata yang terdapat dalam kamus-kamus dunia tidak juga tercapai untuk memberi dan menggambarkan pemandangan hari itu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar dari kubur masing-masing dengan berbagai-bagai keadaan untuk diperlihatkan balasan amalan mereka. Seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Ini menjadikan keadaan lebih dahsyat lagi. Mereka keluar menuju ke tempat yang akan ditunjukkan amalan-amalan mereka.
Di sana mereka akan dihadapkan dengan segala amalan mereka dan menerima balasannya. Berdepan dengan amalan-amalan sendiri, kadang-kadang lebih teruk dan dahsyat dari menerima balasannya. Ada orang tidak sanggup melihat perbuatannya di hadapan dirinya sendiri kerana terlalu keji di saat-saat ia dilanda perasaan menyesal. Bagaimana nanti kalau ia dihadapi dengan amalan-amalannya itu di hadapan khalayak manusia dan di hadapan Tuhan Rabbul Jalil yang Maha Agung? Melihat dan menghadapi amalan-amalan itu sendiri merupakan satu hukuman yang amat menakutkan. Dan selepas itu diiringi pula dengan proses hisab yang amat halus hingga tiada satu zarah pun dari amalan yang baik atau amalan yang jahat yang ditinggalkan tanpa balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh itu, barang siapa yang melakukan amalan kebajikan sebesar zarah, nescaya ia akan melihat pahalanya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah, nescaya ia akan melihat balasannya. Kata-kata zarah telah ditafsirkan oleh mufassirin dahulu sebagai lalat. Ada pula yang mentafsirkan dengan habuk-habuk debu yang kelihatan pada cahaya matahari. Itulah benda yang paling kecil yang dapat mereka tangkapkan dari kata-kata zarah itu. Tetapi zarah yang kita ketahui sekarang ialah atom dan atom itu lebih kecil dari habuk-habuk debu yang dilihat pada cahaya matahari. Kerana habuk-habuk itu masih dapat dilihat dengan mata kasar, sedangkan atom hanya dapat dilihat dengan mikroskop yang paling besar di dalam makmal-makmal sains. Atom merupakan sesuatu yang boleh dilihat dalam hati ahli-ahli sains. Tiada seorang pun dari mereka yang dapat melihat atom dengan matanya atau mikroskopnya. Apa yang dapat dilihat mereka hanya kesan-kesannya sahaja. Amalan-amalan yang seberat atom ini, baik amalan baik maupun amalan jahat, dihadirkan kelak dan diperlihatkan kepada yang melakukannya dan akan diberikan balasannya. Oleh itu, setiap orang tidak seharusnya memperkecil-kecilkan amalannya dengan mengatakan, ini cuma kecil sahaja. Tidak dikira dan ditimbang. Malah hatinya seharusnya menggeletar di hadapan setiap perbuatan sebagaimana neraca yang halus akan bergerak meninggi atau menurun dengan sebab berat sebiji atom itu. Semua amalan ditimbang dengan neraca yang halus. Neraca yang menimbangkan amalan itu adalah satu neraca yang tiada tolak bandingnya di dalam dunia ini kecuali neraca di dalam hati mukmin, iaitu hati yang terus menggeletar kerana melakukan kebaikan atau kejahatan seberat atom. Di sana ada hati-hati di dunia ini yang tidak tergoncang walaupun oleh dosa-dosa dan maksiat sebesar gunung dan tidak merasa apa-apa walaupun ia telah bertindak menghancurkan kebaikan yang lebih teguh dari gunung. Itulah hati-hati yang degil di bumi yang akan hancur luluh pada hari hisab. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.